Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam 30. Okey, kepada mereka-mereka yang sempat bersama saya di room seketika petang ini, bersamalah kita teruskan beri pencerahan. Sebab setiap orang ni dia ada kelebihan dia, saudara ya. Ada orang dia mempunyai kelebihan dari segi penulisan. Dia tidak boleh, mungkin dia tidak mahu live dalam TikTok ya, dalam YouTube dan sebagainya, tapi dia boleh berbakat dalam segi penulisan, maka dia boleh membantu untuk menulis ya, melalui Facebook dan sebagainya, Twitter ke apa ke, dia boleh gunakan ya, kemahiran dia. Dan ada orang dia menulis tak pandai sangat, tapi dia boleh bercakap dan juga mengulas ya. Jadi dia gunakanlah medan TikTok ini untuk dia buat live. Kalau dia belum ada keyakinan lagi nak buat live, dia boleh tumpang live orang ya. Banyak cara sebenarnya untuk kita berikan pandangan kita ya. Jangan jadikan alasan, oh saya ni tak boleh, saya ni malu nak buat live, saya tidak ada keyakinan untuk nak buat live ya. Kalau belum ada keyakinan nak buat live, kita tumpang live orang ya, masuk ambil bahagian ya, naik petak dan berikan pandangan kita. Kalau malu nak tunjuk muka, tak payah buka kamera, boleh saja bagi pandangan ya. Bila sampai keyakinan kita ya, kita dah rasa yakin, kita buatlah live sendiri. Macam Ziming ya, Ziming itu hari buat live pun okey, saya tengok view pun okey ya. Kali pertama ke kali kedua saya tak pastilah, tapi saya sempatlah duduk ya, saya duduk bawah, saya tengok ya. Bagus ya. Saya amat memberikan galakan lah kepada sesiapa saja yang sanggup beri pencerahan ya. Walaupun kita dituduh sebagai orang yang dibayar, sekali dah jadi isu ya. Dia kata dalam PH ni ramai ya, TikTokers yang telah pun dibayar. Lantak dia lah ya, dia nak kata apa-apa pun, kita yang tahu diri kita ya, kita yang tahu nawaitu, niat kita untuk beri penerangan, sama ada untuk diberi bayaran ataupun tidak. Percayalah saudara ya, kalau orang yang buat tugas berjuang ini, apa bidang pun dalam perjuangan dia, kalau dia mengharapkan upah, dia takkan lama, dia takkan kekal. Sebab itu kita lihat ada rakan-rakan kita yang dulunya buat live bersama dengan kita ya, kemudian dia hilang, bukan sekadar hilang, tetapi dia menyebelah belah sana ya. Dia sudah masuk ke pihak belah sana. Jadi kita fahamlah sebab apa ya. Bila niat kita tak betul, maka sudah pasti takkan berkekalan, takkan lama ya. Orang yang betul-betul nawaitu dia untuk perjuangan ini, nak menyatakan kebenaran dan mempertahankan kerajaan yang ada hari ini, dia tidak peduli ya. Kalau ada rezeki adalah, tak ada rezeki tidak ada masalah ya. Kamu bayar ke tak bayar, kita akan terus nyatakan kebenaran, sebab tidak rugi. Kalau kerajaan tak nak bayar, sesiapa pun tak bayar kita ya, kita percaya bahawa kebenaran yang kita bawa itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan kita jangan memfitnah. Kalau fitnah tak apa pasal dapat dosa kan. Sama ada secara live ke, menulis ke, kalau kita fitnah memang berdosa lah ya. Tapi kalau kita menyatakan kebenaran, sama ada secara live ataupun kita menulis sesuatu benda kebenaran ataupun melawan segala fitnah, maka insya-Allah Tuhan berikan pahala ya. Tak dapat di dunia, insya-Allah di akhirat. Sebab tak ramai orang yang nak menyatakan kebenaran, tak ramai orang nak berani untuk mempertahankan ya kebenaran itu ya. Yang seronok orang dengar adalah caci maki, fitnah, maki hamun ya. Memanglah budaya dalam negara kita ni, terutamanya orang Melayu ya. Lagi banyak kita maki orang, lagi banyak kita maki hamun orang, maka akan ramai orang nak dengar ya. Ini yang masalah dia. Sebab tu bila kita tengok ceramah kaki maki ya, kaki maki hamun, biasanya ceramah itu kan ramai orang datang ya. Sebab itu dia bawa panglima-panglima dia. Dalam ceramah-ceramah dia akan bawa panglima perang dia daripada sebab apa? Sebab panglima perang dia selalu khatam orang, maki orang kan, pompang. Jadi dia jemput supaya nak tarik crowd datang ceramah. Dibawanya Sanusi daripada Kedah. Sebab apa ya? Bukan Sanusi itu dia bercakap tentang ekonomi, dasar polisi. Dia tidak bercakap tentang itu, tapi dia bercakap tentang apa? Tentang peribadi orang. Dia buat lawak, merendah-rendahkan orang. Jadi dia dijemput ya. Orang macam ini bernilai di dalam Perikatan Nasional ya. Orang-orang yang pemimpin yang bercakap seperti Sanusi di dalam Perikatan Nasional, dia ada nilai, dia diangkat saudara ya. Sebab itu Mahathir juga diangkat. Padahal kita dari segi logiknya, Mahathir ni tidak ada apa-apa lagi sebenarnya dalam politik ya.
Dia dah pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun. Dia pernah jadi Perdana Menteri 22 bulan. Ya? Dan parti dia hancur lebur. Ya? Di antara orang yang banyak buat parti adalah Mahathir Mohamad. Dia duduk cakap, Melayu berpecah kerana banyaknya parti. Dia selalu sebut. Ya, perpecahan umat Islam, perpecahan orang Melayu dalam negara kita ini kerana banyak sangat parti, dia kata. Ya, banyak sangat parti. Dia cakap benda ni dah lama dah dulu. Masa dalam UMNO lagi dia sebut. Ya, dia minta hanya parti UMNO sajalah, dia kata kita patutnya orang Melayu nak bersatu, orang Islam nak bersatu, patutnya semua masuk UMNO. Barulah orang Islam akan bersatu. Waktu dia dalam UMNO, kemudian dia keluar UMNO. Dia keluar UMNO, dia tubuhkan parti. Ya, dia lah orang yang paling banyak menubuhkan parti. Kemudian hari ini dia bercakap Melayu berpecah kerana banyaknya parti. Dia lupa diri dia. Dialah ada antara tokoh yang menubuhkan banyak parti. Ya, dan parti yang ditubuhkan itu adalah parti yang tendang dia balik. Parti Bersatu buang dia. Buat pejuang pun dia keluar. Kalau dia masuk GTA tak jadi apa-apa. Masuk pula bersama dengan parti Ibrahim Ali Putera. Tak jadi apa-apa. Ya. Dia banyak parti dia pergi. Ya. Tapi satu parti pun yang tidak boleh menerima Mahathir selama-lamanya. Menandakan dia tidak ada harga. Dia tidak ada harga langsung, saudara. Sebab tu dia bertanding paling raya, dia hilang deposit. Tetapi dia sekarang ni diangkat sebagai penasihat kepada 4 negeri yang dipimpin oleh PAS. Ya? Sebab apa PAS ambil dia? PAS tahu Mahathir ni dah tak ada idea apa pun. Tapi kenapa dia diambil sebagai penasihat? Ya? Sebab dia perlukan Mahathir untuk mendepani Anwar Ibrahim. Bagi PN, tak ada orang lain lagi dah. Kerana nak lawan Anwar ini, satu sosok tubuh yang hebat. Ya? Tidak ada orang lain. Ya? Muhyiddin tak ada pergi dengan Anwar. Jauh. Ya? Beza macam bumi dengan langit. Bumi dengan langit. Kan? Perbezaan tu jauh. Jadi orang yang paling dilihat, paling boleh lah kalau nak berdepan dengan Anwar itu adalah Mahathir. Sebab rekod membuktikan bahawa Mahathir lah yang menjatuhkan Anwar Ibrahim. Ya, suatu Anwar berada di puncak. Anwar menjadi timbalan Perdana Menteri. Orang yang berjaya menjatuhkan Anwar itu adalah Mahathir. Orang yang berjaya memfitnah Anwar itu sehingga fitnah itu berkesan, ya, memenjarakan Anwar Ibrahim, orang itu adalah Mahathir. Jadi kalau nak lawan Anwar Ibrahim, kena cari Mahathir Mohamad. Sebab dia ada kepakaran dekat situ. Ya, kepakaran dia khianat orang, kepakaran dia nak fitnah orang ada pada Mahathir Mohamad. Sebab itu 4 negeri dikawal oleh PAS ini mengutip Mahathir Mohamad. Bukan kerana Mahathir pejuang Islam. Sepatutnya kalau PAS, ya, yang merentah 4 negeri ini, kalau betul PAS itu parti memperjuangkan Islam, dia akan lantik penasihat yang ada roh Islam. Ya, sebab dia parti Islam. Ya, dia nak merentah 4 negeri ni, nak meningkatkan imej Islam. Dia kena cari penasihat yang ada roh perjuangan Islam. Dia tak boleh ambil penasihat yang jelas adalah orang yang anti kepada perkembangan Islam. Ya? Mahathir ini terbukti orang yang sentiasa memusuhi kepada perkembangan Islam. Rekod menunjukkan 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, apa gerakan Islam yang Mahathir sokong? Tak ada, saudara. Bahkan di zaman dia lah peruntukan untuk sekolah-sekolah agama itu dihentikan di zaman Mahathir Mohamad. Ya, di zaman Mahathir Mohamad. Kita kena ingat tu. Dan di zaman dia jugalah orang yang selalu mengeluarkan pandangan yang penuh negatif terhadap tokoh-tokoh Islam. Ya, dia pernah mengatakan Al-Quran itu patutnya dikaji semula. Ya, dia pernah mempertikaikan pandangan-pandangan ulama. Ulama ini bukan maksum. Ya, dia pernah mempertikaikan sunnah-sunnah Nabi. Ya, janggut Nabi pun dia sentuh. Ya, pemakaian tutup aurat pun dia nak komen juga. Ini Mahathir Mohamad. Dan orang inilah yang diambil sebagai penasihat kepada negeri yang dipimpin oleh PAS. Jadi kalau nak kata PAS mengambil Mahathir untuk nak memperkuatkan Islam, bohong. Ya? Maka dia mengambil Mahathir ini tujuan dia nak gunakan kemahiran Mahathir bagi menjatuhkan kepimpinan PMX. Itu saja. Ya? Itu saja. Jadi bagi kita, sebab tu tak peliklah kalau dalam parlimen hari ini 2-3 hari persidangan parlimen, ya, kalau kita tengok teliti ucapan ahli-ahli parlimen, ya, tak nampak. Ya, tak nampak mereka adalah seorang ahli parlimen yang berwibawa. Ya, tidak ada poin dalam ucapan-ucapan mereka, perbahasan mereka. Ya, tidak ada poin, saudara. Ya, tidak ada nampak benda yang
betul-betul boleh membantu ya kerajaan yang ada hari ini. Semuanya nak cari salah kerajaan, ya, fitnah sana, fitnah sini, dan cadangan-cadangan kadang-kadang kalau ada pun adalah cadangan yang menjadi bahan lawak jenaka saja di dalam parlimen. Ya. Waktu kita jadi pembangkang dulu berbeza. Ya, ketua pembangkang ketika itu ya, sama ada sebelum itu pernah Lee Kit Siang pernah jadi ketua pembangkang, Wak Azizah pernah jadi ketua pembangkang, Anwar Ibrahim lama juga jadi ketua pembangkang. Ucapan-ucapan mereka ada kualiti ya sebagai pembangkang. Ya. Berbeza sekarang ini. Ya, semua nak cerita tentang peruntukan. Ya, merengek dalam parlimen nak cerita pasal peruntukan. Sebab itulah Ketereh datang ke duduk sebelah Timbalan Menteri Keuangan. Ya. Jadi saya memandang bahawa itu bukanlah pemindahan keyakinan mereka kepada kerajaan perpaduan. Mereka datang hanyalah untuk berbaik-baik bagi mendapatkan peruntukan parlimen lah. Itu yang sebenarnya. Dan ada orang tanya, apakah kerajaan sekarang ini telah pun dapat 2/3 majoriti oleh kerana ahli parlimen Kuala Kangsar telah pun menyokong kerajaan? Ya sebenarnya tidak ya. Dia ada beza. Menyokong kerajaan dengan menyokong usul yang dibawa oleh kerajaan itu adalah ada berbeza. Ya. Nak tahu sama ada kerajaan sekarang ini ada 2/3 majoriti, naklah bergantung kepada kerusi di dalam parlimen. Sekarang ini kerusi di dalam parlimen masih tidak berubah. Ya, tidak berubah. Cuma mereka menyokong atas sesuatu isu. Contohnya bajet besok akan dibentangkan ya, oleh PMX, ya, pembentangan bajet. Selepas pembentangan bajet itu akan dibahaskan. Ya, dia akan dibahaskan, kemudian akan diadakan undian. Di waktu undian itu ya, akan bergantung kepada pembangkang lah. Ya, akan bergantung kepada pembangkang sama ada dia nak adakan ujian secara berlari ataupun tidak. Ataupun mengadakan ujian seperti biasa, simple majority sudah cukup untuk meneruskan bajet. Ya? Jadi kita lihat di situ. Jadi kalau nak katakan kerajaan ini sudah ada 2/3 majoriti, itu tidak betul. Ya? Hanya kerana ada 1-2 ahli parlimen yang menyokong satu isu, itu bukan menanda kerajaan itu ada 2/3 majoriti. 2/3 majoriti ini adalah bergantung kepada kedudukan kerusi di dalam parlimen. Ya? Kalau dia pindah tempat duduk, ya? Dia mohon dengan speaker, saya sekarang ini menyokong kerajaan perpaduan dan saya nak pindah tempat duduk saya ke arah kerusi penyokong kerajaan. Maka di situlah boleh dikatakan ada 2/3 majoriti. Tapi kalau sekadar dia kata saya menyokong kerajaan, tapi dia tak nak pindah tempat duduk, bermakna dia masih lagi berada di dalam pihak pembangkang. Cuma dia menyokong sesuatu usul sahaja. Ya? Seperti mana Syed Saddiq. Ya? Syed Saddiq dah beralih tempat duduk. Dia tidak berada dalam kerusi pembangkang kerajaan. Dia berada di kerusi di belah sanalah, pembangkang lah. Ya? Walaupun dia tidak isytihar menyokong Perikatan Nasional, ya, dia pun tidak isytihar menyokong kerajaan. Maksudnya dia berada di kerusi bebas yang dianggap sebagai bukan kerajaan. Maka oleh kerana Syed Saddiq pergi ke sana, kita hilang satu kerusi kerajaan 2/3. Ya, tapi saya yakin dalam bajet ini beberapa ahli parlimen akan memberikan sokongan ya kepada bajet yang dibentangkan. Kalaulah mereka tidak memberikan sokongan pun, kita ada sokongan dah cukup. Ya, kita ada 147 kan setakat ini. Ya, sudah cukup ya untuk meluluskan bajet. Jadi dalam isu 2/3 ini kita masih belum ada lagi kerajaan 2/3 majoriti, cuma ada beberapa usul ataupun perkara yang mungkin mereka akan sokong mencukupkan jumlah 2/3 majoriti. Ya, itu beza dia. Dalam pembentangan bajet esok, saya berpendapat ya, bukanlah kita mengharapkan meletakkan harapan terlalu tinggi terhadap bajet ya yang akan dibentangkan, kerana kita menyedari bahawa dalam keadaan hutang negara, dalam keadaan PMX ya, tak sampai setahun menjadi Perdana Menteri, dalam keadaan dia memulihkan negara ini, sudah pastilah tidak ada pengharapan terlalu tinggi kepada bajet yang dibentangkan. Cuma saya nak mungkin saya boleh bagi jaminan bahawa bajet kali ini adalah lebih baik bajet daripada sebelum-sebelum ini. Ya, dan saya percaya untuk kenaikan gaji kalangan awam itu akan diumumkan oleh PMX tentang kadar saya berapa peratus kenaikan itu wallahu alam. Tetapi jaminan daripada ucapan-ucapan PMX sebelum ini akan adalah kenaikannya. Kerana bagi PMX sepatutnya benda ni dah dikaji setiap 10 tahun ya. Kalau kita ikutkan 10 tahun dah kena kaji dah gaji kalangan awam ini.
Dan tapi benda ini tidak pernah dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Ya, mereka tak pernah bincang pun, tak pernah kaji pun. Jadi bila PMX ambil alih, dia mengkajinya dan dia akan umumkanlah pada pembentangan bajet esok. Jadi saya percaya apa pun yang diumumkan oleh PMX esok, ya, tentang kaitan gaji dan sebagainya, banyak mana sekalipun ya, yang diumumkan oleh PMX tetap akan jadi bahan, ya, bahan kepada pembangkang. Sebab kita tahu pembangkang yang ada hari ini tak pernah dia akan berpuas hati. Dia akan carilah, ya, kalau naik gaji banyak ini, dia kata, oh banyak ini saja. Mana cukup, takkan banyak ini saja kenaikan. Ya? Dia akan tetap mempertikaikan. Padahal zaman dia jadi kerajaan, 1 sen pun dia tak bagi. 1 sen pun dia tak naikkan. Ya? Tapi bila PMX naikkan, dia akan tetap akan mempertikaikan. Ya? Jadi kita kena bersedialah, ya, dengan apa yang mereka perkatakan selepas bajet nanti. Ya? Jadi orang yang tidak bersyukur. Kata kawan kita ni, Dina Osman, dia kata tak bersyukur, betul. Ya? Jadi seorang yang tidak bersyukur. Bagi orang yang faham keadaan, kita faham PMX menjadi Perdana Menteri ibarat kita berpindah satu buah rumah yang kita masuk rumah itu, rumah yang penuh dengan kerosakan. Banyak kerosakan yang perlu diperbaiki. Maka ini tugas kita. Ya? Tugas ayah kita, ya? Ibu ayah kita untuk repair rumah ini. Dia nak repair ni, kena repair yang utama dululah. Apa yang utama? Bumbung, bocor, kena repair dulu. Ya? Dapur masak ke, ya? Tandas sebagainya. Ini keperluan. Perabot ke belakang dulu. Ya? Perhiasan ni ke belakang dulu. Ya? Repair dulu. Yang penting-penting yang melibatkan keselamatan rumah tu, kena repair, pintu pagar, grill dan sebagainya. Yang ini yang dilakukan oleh PMX. Dia ambil alih kerajaan dengan kerosakan yang banyak, saudara. Ya? Dengan hutang yang tinggi juga. Jadi dia perlu baiki mengikut keutamaan. Ya. Jadi bajet ini tentunya adalah perkara yang baru dalam rumah baru ini. Kemungkinan adalah sikit pembelian perabot-perabot, ya, untuk nak mencantikkan rumah. Tapi tidaklah mewah. Tapi adalah lebih baik daripada sebelum ini. Ya. Sebelum ini mungkin cushion dah rosak, dah reput. Mungkin kali ini kita belilah satu cushion baru. Tapi bukanlah sofa. Cushion dulu. Tak apalah. Ya, berdasarkan kemampuan yang ada. Dan saya rasa inilah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan lakukan dalam bajet ini nanti. Dan kita sebagai penghuni rumah, yang kita lihat semakin lama semakin baik, yang telah dibaiki ini, sepatutnya kita bersyukurlah. Ya? Kalau kita nak lebih mewah dan lebih selesa lagi, kita berikan sokongan, bantu kerajaan. Ya? Jadi ini yang Anwar Ibrahim lakukan. Ya? Ini yang dia lakukan. Dia tahu kalau dia nak popular, dia tahu kalau dia nak menjadi manusia yang disanjung, dipuji oleh orang, mudah aja. Ya, dia berhutang. Ya. Dia berhutang dan diberikan kepada rakyat apa yang rakyat nak. Boleh saja dia buat. Ya, dia umumkan GST diperkenalkan semula. Kalau bukan 6% pun mungkin 3%, 2%. Ya, GST. Dan dapat income kepada kerajaan dan dia boleh belanjakan dan orang akan puji dia. Ya, dia umumkan, okey kali ini boleh keluarkan USP. Orang akan puji dia, saudara. Memang orang akan puji dia. Ya, tetapi bagi Anwar Ibrahim, bukan pujian itu yang dia nak. Dia nak adalah masa depan kita. Bukan diri kita sahaja. Anak, cucu cicit dan generasi yang akan datang. Dan ke masa panjang. Ya? Sebab itu dia selalu kata, saya tak sanggup lagi nak berhutang. Sebab yang tanggung itu bukan saya. Yang tanggung itu adalah generasi-generasi yang akan datang. Ya? Jadi stop setakat itu, 1.5 trilion hutang itu. Dan kita cuba kurangkan, ya, hutang ini, dan kita turunkan inflasi, ya, kita cuba turunkan defisit. Itu yang cara yang Anwar nak baiki sekarang ini. Ya. Tapi alhamdulillah, saudara, dalam keadaan dia tidak berhutang sekalipun, ya, dia masih lagi boleh memberikan kita apa-apa yang diperlukan, yang utama diperlukan. Ya, dalam keadaan dia tidak berhutang, dia boleh mengeluarkan peruntukan, ya, tentang bayar balik hutang Felda. Contohnya yang tidak dilakukan oleh abah kau. Ya? Anwar tanggung, abah kau yang buat. Ya? Abah kau yang melaksanakan dengan air liur basi dia. Anwar yang tanggung. Anwar settle hutang Felda. Bukan setakat hutang Felda, dia memberikan, dia kemudahan di Felda lampu jalan, jalan raya, ya, dan pusat rawatan sakit pinggang ini di kawasan-kawasan Felda. Ini dalam keadaan dia tidak ada menambah hutang, dia mampu berikan ini. Dalam keadaan dia tidak menambah hutang, dia repair semua tandas-tandas sekolah di seluruh negara. Ya?
Walaupun orang kata ini benda kecil, ya, tapi dalam Islam kebersihan itu bukan perkara kecil. Kalau perkara kecil, tak adalah Islam mengatakan bahawa kebersihan itu separuh daripada iman.